Ya, terima kasih dua yang pertama, tiga yang pertama, sembilan yang pertama. Tuan Riba Bara Berapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saudara-saudara untuk berkongsi video live pada malam ini ya. Yang Mak Saswan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Limut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Putra Muhammad Afwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Rahmat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Abdul Nasir, Abdul Kasim, Waalaikumsalam. Arifin hidup abad. Zaki Azizul, Waalaikumsalam. Baharudin Haji Bahrin, Waalaikumsalam. Saleh Mamat, Waalaikumsalam. Ki Frank, Q, Waalaikumsalam. Fazwan Khairi, Waalaikumsalam. Adik Dizi, Waalaikumsalam. Hero Amirzo, Waalaikumsalam. Fazli Yub, Waalaikumsalam. Mazuki Makno, Waalaikumsalam. Beris Otai, Waalaikumsalam. Syahrimat, Waalaikumsalam. Abrah Aziz, Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Khairuddin Jack, Khairuddin, Waalaikumsalam. Wan Ismail, Tuan, Waalaikumsalam. Khairul Hidri, Waalaikumsalam. Abdul Razak Sa'ad, Waalaikumsalam. Alias Adam Khalil, Waalaikumsalam. Ismail bin Kasim, Waalaikumsalam. Man Osman, Waalaikumsalam. Kamsul Abdul Karim, Waalaikumsalam. Zabidah Omar, Waalaikumsalam. Basri Muhammad, Waalaikumsalam. Dan saudara-saudara yang lain. Saya sebut tuan dan puan, tapi saya sebut nama terus sebab bila komen banyak, saya nak takut terlepas. Dia laju kan. Komen kita naik laju. Dia saya sebut nama terus. Kan, tapi sebenarnya awal-awal sebut tuan dan puan dah. Saudara-saudara. Teruskan perkongsian saudara. Sekarang ni sudah maklumlah keadaan dalam negara ni agak orang kita tak berapa stable lah kan. Sebab saya tengok ramai netizen marah kepada orang politik. Kan, banyak pemimpin politik tak kira daripada blok kerajaan atau blok pembangkang dikecam dengan hebat oleh netizen. Ini mungkin berkaitan dengan peningkatan jangkitan wabak COVID-19. Sedia maklum hari ini kenaikan jangkitan mencecah 287 orang. Semalam 267, untuk hari ini 287 orang. Saya yakin semua orang dah dengar apa tu DG KKM nya live pada petang tadi tu. Dekat-dekat 100,000 rakyat Malaysia mendengar tentang kenyataan daripada DG KKM tentang kenaikan jangkitan wabak COVID-19 lah. Jadi benda ni memang mengejutkan lah kan? Tapi saya rasa rakyat tak terkejut. Dia punca dia banyak lah kan? Ada yang kluster-kluster sebelum PRM. Sabah macam di Kedah tu banyak di kluster asalnya dia Siwa Gangga dan kluster-kluster yang lain. Dan kluster yang baru ni kluster pilihan raya. Kluster pilihan raya negeri Sabah. Yang itu kluster pilihan raya negeri Sabah ni yang menyebabkan banyak netizen mengecam ahli-ahli politik dari kesemua parti. Bukan dia kecam blok kerajaan saja. Dia kecam blok pembangkang sekali. Sebab blok kerajaan dengan blok pembangkang ni dah 2x5 tuan-tuan. Kan? 2x5 jadi tuan-tuan. Sebab di Sabah ni pun disebabkan nak mengambil alih kerajaan negeri Sabah lah. Sedia maklum lah perancangan asal tu tawar-menawar lah, dan mereka berjaya mendapatkan wakil-wakil rakyat warisan. Selepas itu TYT tidak berkenan menerima menghadap mereka. Jadi ketua menteri yang ada ketika itu, Syafiq Abdal, telah mengusulkan bubar parlimen dan diterima oleh yang dipertua. Maka berlakulah pilihan raya negeri Sabah. Ketika kempen tu pun memang dah meningkat dah, sebab kita tengok macam pemimpin pemuda, iaitu ketua penerangan kita juga, iaitu
Tuan Syarif Hamdan positif COVID-19. Selepas itu ada seorang MKT kita, Razlan pun positif COVID-19. Yang lain-lain saya tak pastilah, tapi yang saya tahu 2 orang tu lah. Yang lain-lain saya tak pasti. Itu masa berkempen lah, tapi ketika itu kita tak nampak lagi lah peningkatan dia sebab rakyat Malaysia tertumpu kepada pilihan raya negeri Sabah. Dan ini pokok pangkalnya salah kepada yang mengetuai negara lah, iaitu Tan Sri Datuk Seri Panglima Muhyiddin Yassin. Sebab memang ada netizen salahkan Musa Aman. Tapi bagaimana Musa Aman boleh kembali dalam politik sedangkan dia dah lama mendiamkan diri sejak ada pendakwaan di mahkamah. Lepas kes-kesnya digugurkan oleh mahkamah, barulah dia mula merencanakan rancangan nak mengambil alih kerajaan negeri Sabah, sebenarnya yang dibuat di negeri-negeri lain lah, macam di Perak, di Kedah, di Melaka, di Johor. Tapi rancangan di Sabah tu tak semolek macam di Kedah, macam di Johor, macam di Melaka. Jadi berlaku pilihan raya negeri. Bila berlaku pilihan raya negeri ni, masalah lah. Kita nampak ketika itu sebelum pilihan raya negeri ni, nampak SUA Perikatan Nasional lah, Hamzah Zainuddin. Nampak dia jelas antara orang yang memainkan peranan utama untuk mengambil alih kuasa di negeri Sabah. Tapi rancangan mereka tak selincin yang mereka rancangkan, maka berlaku pilihan raya negeri. Bila kata berlaku pilihan raya negeri ni, inilah akibat dia, akibat daripada perebutan kuasa antara blok kerajaan dengan blok Pakatan Harapan. Sebab tu hari ni netizen Malaysia mengecam ahli-ahli politik dari kesemua blok. Dia tak kira dah, blok kerajaan ke, blok pembangkang ke, dia balun serupa aja. Dan memang patut rakyat Malaysia, netizen marah kepada ahli-ahli politik. Sebab kadang-kadang dia orang ni lebih mementingkan kepentingan politik mereka daripada masalah sebenar negara, iaitu COVID-19. Sebelum ni COVID-19 dah berada di keadaan di paras yang sangat rendah. Disebabkan ni, inilah biasalah ni kerajaan SD. Jadi bila pusat jadi kerajaan SD, maka negeri-negeri pun nak dibuat kerajaan SD. Saya ni memang menyokong kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi ada benda yang saya tak setuju dengan Perikatan Nasional. Sebab amalan menubuhkan kerajaan melalui SD di peringkat pusat, sepatutnya di pusat sudahlah. Tapi mereka terbawa-bawa ke negeri-negeri. Bila mungkinlah di negeri Kedah tak ada masalah masa itu. Di negeri Perak tidak ada masalah. Di negeri Melaka tidak ada masalah. Di negeri Johor tidak ada masalah. Tapi timbul masalah di negeri Sabah. Pilihan raya negeri tak apalah, ikut undang-undang kena buat pilihan raya lah. Kalau ikut undang-undang kena buat pilihan raya. Sebab bila kata kerajaan yang ada runtuh, maka kena buat pilihan raya, itu ikut undang-undang. Itu kita tak salahkan benda ikut undang-undang. Tapi penyakit COVID-19 ni, dan ketika itu kita pun heran, masa waktu berkempen tu kita tak nampak pun Menteri Kesihatan kita mengeluarkan kenyataan tentang masalah sebenar penularan COVID-19 di negeri Sabah. Ini pun Menteri Kesihatan kita pun kadang-kadang pelik juga. Tapi kita pun tak tahu nak kata apalah. Kita pun tak boleh nak buat andaian-andaian yang kita tak tahulah. Tapi ini kelemahan banyak pihak lah, tuan. Kelemahan banyak pihak. Dan kita mestilah menyebelahi kepada rakyat. Kita tak boleh nak mentang rakyat. Rakyat hari ini memang marah. Dia marah kepada semua ahli politik, termasuk kepada Perdana Menteri pun rakyat dah marah. Kepada blok membangkang ni malah rakyat marah kepada Anwar Ibrahim.
pun dia pun kelang kabut juga nak merampas kuasa. Kan? Yang sini nak ambil kuasa di Sabah. Yang sana yang di sini pula nak ambil kuasa di Putrajaya. Jadi hari ni politik Malaysia ni berkisar dengan tentang berebut kuasa. Itu antara punca dia lah. Teruskan perkongsian saudara. Jadi dia timbul masalah lagi tuan-tuan. Bila jadi macam ni, yang naya hari ni anak-anak muda lah. Kesian kepada anak muda lah. Kan? Kementerian Pendidikan kita pun Kementerian Pengajian Tinggi. Bukan Kementerian Pendidikan yang Senator Bersatu tu. Ni Kementerian Pengajian Tinggi. Tiba-tiba buat U-turn. Kan? Anak-anak muda ni dah nak datang mendaftar. Dah ada yang dah bayar deposit bilik. Ada yang dah datang, ada yang dah beli tiket kapal terbang. Kan, keluarga dah keluar duit. Betul. Tiba-tiba dia buat U-turn mengejut. Kan, U-turn mengejut. Kan, tak ada pendaftaran fizikal. Kenapa buat U-turn terkejut? Kan, sepatutnya takkan Kementerian Pengajian Tinggi tak boleh buat persediaan lebih awal. Takkan Kementerian Pengajian Tinggi tak ada hubungan dengan Kementerian Kesihatan, iaitu Menteri Kesihatan. Betul tak? Tak sepatutnya hari ini mahasiswa-mahasiswi ni dianiaya sedemikian rupa. Ini kerana naya, tuan-tuan. Ini kerana naya. Naya kepada anak-anak muda. Ngaya lah. Betul tak? Orang dah main dengan kapal terbang. Ada yang dah bayar deposit sewa bilik. Betul. Dah keluar belanja banyak. Tiba-tiba tak boleh daftar. Dengar cerita macam tu lah. Betul tak? Sepatutnya pihak pengajian tinggi, Menteri Terbabit, Dr. Nuraini kena usaha lah mencari usaha untuk membayar pampasan kepada mahasiswa dan mahasiswi ni. Sebab siapa nak tanggung kos perjalanan mereka, kos tol mereka, kos minyak kereta mereka, kos tiket kapal terbang mereka, kos mereka membayar deposit sewa bilik dan sebagainya. Kan? Ni penganiayaan yang besar. Dah sekarang ni ekonomi teruk. Kebanyakan keluarga hari ni pendapatan dia tak seperti dulu lagi. Kan? Tiba-tiba dah keluar belanja, dah buat perjalanan, dah bayar deposit sewa bilik, tiba-tiba Kementerian Pendidikan Tinggi U-turn mengejut. Di Dr. Nuraini ni main TikTok ke apa? Ketua wanita kita lah, main TikTok ke apa? Kan dia tak alert langsung, kan dia tak buat kajian langsung. Kan? Betul tak? Sepatutnya dia dah boleh baca benda ni, dia boleh tangguh awal-awal. Kalau jadi macam ni, nanya kat siapa? Nanya kepada mahasiswa-mahasiswi ni lah. Nanya kat mereka, duit dah keluar. Betul. Bila duit dah keluar, keluarga dah keluar duit, pendapatan keluarga pun susah hari ni. Jadi, siapa nak bayar pampasan ni? Siapa nak bayar? Kan? Semua lepas tangan lah. Jadi, benda ni, banyak anak-anak muda ni marah. Memang marah. Dan patut pun anak-anak muda ni marah. Yang betul kena marah lah. Memang betul kena marah. Takkanlah anak-anak muda ni, keluarga-keluarga anak muda ni nak belapang dada. Hampa U-turn mengejut. Orang dah sampai ke lokasi, hampa U-turn mengejut. Dah keluar duit tiket kapal terbang. Kan? Dah keluar duit minyak kenderaan, duit tol. Kan? Deposit sewa bilik. Tiba-tiba U-turn mengejut. Naya tak naya kepada keluarga dan anak-anak muda ni yang nak daftar masuk IPTA, IPTS ni? Naya lah. Ni perancangan dia tak berapa cantik tau. Maksudnya tindak balas tu last minute. Bila last minute ni problem. Orang dah keluar duit. Betul tak? Ni tak tahulah tuan-tuan. Mungkin kot menteri main TikTok kot kan. Naya lah serupa Kementerian Kesihatan tak ada langsung connection dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Kan? Tak Kementerian Pengajian Tinggi dengan Kementerian Kesihatan tak ada connection langsung. Kan? Connectivity langsung. Betul tak? Kan? Ini benda tak sepatutnya berlaku. Bila berlaku benda ni, nayanya kepada rakyat lah. Ni pada muka semua lah. Pada muka Pakatan Harapan, pada muka Perikatan Nasional, pada muka Barisan Nasional, kan? Pada muka semua, tuan-tuan. Pasal apa? Satu Malaysia kecam ahli politik. Ahli-ahli politik. Dia tak pilih bulu dah. Kan? Dia kecam. Memang betul dia kecam. Betul. Teruskan perkongsian, tuan-tuan.
Ya tu. Ya, Rizal Yusof. Batu api. Kalau dah merebak nanti kau salahkan juga Menteri Rizal Yusof. Bukan saya batu api, Rizal Yusof. Kita tak boleh buat U-turn mengejut. Kalau tuan bawa kereta, tengah 200 km sejam, tak boleh U-turn terkejut tak? Tak boleh betul. Sama jugalah. Kan, dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Kenapa you buat macam ni? You tahu kan rakyat dah susah sekarang ini. Duit tak ada. Betul. Orang dah keluar duit tiket, duit minyak, duit tol. Ada anak-anak muda dah bayar deposit, sewa bilik dan sebagainya. Kan, bila ada orang dah datang, you U-turn. Kan, tak marah ke anak-anak? Marah lah. Duit bukan sedang dapat hari ni. Kalau patutnya Kementerian Pengajian Tinggi kena cari jalan bayar pampasan. Pasal salahnya bukan salah keluarga, bukan salah anak-anak muda ni. Salah siapa? Salah Kementerian Pendidikan lah. Memang salah Dr. Noraini. You tak boleh buat U-turn macam ni. Ada, bukan semua pelajar-pelajar ni anak golongan yang kaya. Majoritinya adalah anak golongan biasa yang berpendapatan rendah. Dia orang dah keluar duit. Tiba-tiba you turn terkejut. Bukan kita marah pasal dia tak yang pasal COVID ni. Yang anak-anak muda ni marah sebab apa? You turn mengejut. Maksudnya you tak buat perancangan. Takkan you tak ada langsung connection dengan Kementerian Kesihatan. Takkan tak ada grup WhatsApp kot. Dah harap menteri-menteri ni buat grup WhatsApp lah. Tahulah duk bergaduh, masing-masing duk bergaduh. Betul. Yang Pakatan Harapan pun bergaduh masing-masing juga. Hak dalam sini pun bergaduh masing-masing juga. Takkan tak ada grup WhatsApp. Buatlah grup WhatsApp. Betul. Takkan tak ada grup WhatsApp dengan menteri kot. Takkan menteri kita duduk dalam gua kot. Duk bagi maklumat dekat Hamzah Zainuddin saja. Buat grup WhatsApp. Ini apa ni, grup WhatsApp pun tak ada. Cuba Menteri Kesihatan, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Belia Orang Sukan, menteri-menteri lain ni buat grup WhatsApp. Kami rakyat pun ada grup WhatsApp. Betul? Buat grup WhatsApp. Ini tak ada grup WhatsApp. Betul? Masing-masing duk bawa kepala sendiri. Betul tak? Tak ada grup WhatsApp. Bila tak ada grup WhatsApp, jadi macam ni lah. Dr. Noraini tertinggal maklumat. Tak dapat information. Ya, yang COVID meningkat. Betul? Tak ada komen. Betul tak? Dan sekali jadi macam ni, salah. Minta anak-anak muda ni berkorban. Minta rakyat berkorban. Tak boleh lah. Kan rakyat di bawah kena berkorban. Korang di atas makan daging korban. Yang sebelah Mangkang pun duk cari jalan nak makan daging korban. Nak suruh semua orang berkorban sebab mereka nak makan daging korban. Tak boleh lah. Okey tuan. Ya, Kifli Zulkifli salah siapa? Salah COVID-19. COVID-19 ni memang salah semua parti politik lah. Betul. Salah parti politik lah. Pasal duk berebut kuasa, tak kena gaya, tak kena masa. Patutnya Kementerian Kesihatan pun, kita punya Menteri Kesihatan pun kenalah nasihat kepada Menteri. Tapi Menteri Kesihatan pun tak boleh nasihat Menteri sebab tak ada grup WhatsApp. Kita harap kod nombor Menteri pun tak ada kot. Pasal Menteri kita susah sikit. Dia ni tak tahulah nak kata bagaimana tuan-tuan. Dia COVID di paras 1 2 3 boleh naik sampai hari ni 287 orang yang positif. Nampak tak? Ya tuan, dia pun kena buat grup WhatsApp no. Kita harap Menteri kena buat grup WhatsApp. Sama juga kes ni di Sabah ni. Tu tak ada grup WhatsApp jugalah. Anwar Musa tak duduk dalam grup WhatsApp Menteri kot. Anwar Musa kena request lah masuk grup WhatsApp Menteri. Anwar Musa keluar kenyataan, kena bagi tempat kepada wakil dari PAS. Lepas tu timbalan Ketua Menteri Sabah, Jeffrey Ketingan ke apa? Dia kata, no way. Dia kata, no way, tak boleh. Itulah. Tan Sri Anwar Musa tu Barisan Nasional. Dia duk pergi kacau kerja Perikatan Nasional. PAS tu Perikatan Nasional. Betul tak? Anwar Musa request untuk PAS. Bagus niat Anwar Musa tu. Tapi Anwar Musa tak ada grup WhatsApp dengan Perikatan Nasional kot. Tak ada grup WhatsApp dengan Menteri kot. Dan siapa malu?
PAS malulah. Malulah. Betul tak? Itulah. Orang kata jangan duk percaya sangat kepada Menteri ni. Jangan duk percaya sangat kepada orang-orang politik dalam Perikatan Nasional tu. Bila kena kencing, dia kencing atas kepala. Kalau ikut kata Bung Mokhtar tu, kencing atas kepala. Nanya tak? Nanya lah. Bukan salam tu. Ya, Azizah Ismail. Takkan mereka tak ada guru WhatsApp? Tak ada guru WhatsApp lah. Betul tak? Anwar Musa buat keluar kenyataan terbuka. Sediakan tempat untuk PAS di Sabah. Kalau dia ada grup WhatsApp, takkan dia keluar kenyataan terbuka. Betul tak? Last sekali, dia lupa kot. Dia ingat dia SUA PN. SUA PN tu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Betul tak? Datuk Seri Hamzah Zainuddin kenyataan sediakan tempat untuk wakil PAS di Sabah. Betul tak? SUA PN keluar kenyataan. Kena duduk dalam grup WhatsApp. Kecam lah. Orang bakal kecam dia lah. Betul tak? Tapi tuan-tuan pun tahulah kita punya Tan Sri Musa ni kan. Dia ni semua orang tak betul, dia seorang yang betul. Betul tak? Sama jugalah pihak baru ni. Cakap politik boleh tuan-tuan? Cakap politik boleh no? Apa ni? Abdullah Saleh, Dr. Nurani belajar je tinggi tapi tak ada pertimbangan yang wajar, tak layak jadi Ketua Wanita UMNO dan tak jadi Menteri Pendidikan Tinggi. Ya, Abdullah Saleh, saya dah baca dah. Kan? Dr. Okay, ni komen daripada Abdullah Saleh. Dia minta saya baca. Dr. Nurani belajar je tinggi tapi tak ada pertimbangan yang wajar, tak layak jadi Ketua Wanita UMNO dan tak layak jadi Menteri Pengajian Tinggi. Layak tak layak tu dah layak dah jadi Menteri Pengajian Tinggi. Cuma tindakan dia, keputusan dia hari ini ni mengecewakan banyaklah anak-anak muda lah. Jadi biasalah anak-anak muda terasa lah kenapa Kementerian Pengajian Tinggi buat U-turn mengejut. Benda ni tak sepatutnya berlaku sedemikian rupa. Kan? Kita tak boleh nak salahkan anak-anak muda. Mereka memang tak salah pun. Sebab yang buat keluarkan arahan mengejut ni Kementerian Pengajian Tinggi. Betul tak? Itu cerita dia. Terima kasih Tuan Abdullah Saleh. Yalah kan. Banyak masalah tuan. Ni penyakit-penyakit ni semua punca daripada kemelut politik lah. Betul tak? Punca dia kemelut politik lah. Tu saya kata, kalau politik tu tak stabil, semua tak stabil tuan-tuan. Ekonomi tak stabil. Betul tak? COVID-19 pun tak stabil, meningkat balik. Dia meningkat ni pasal politik. Memang pasal politik tuan-tuan. Sebab jadi kacau bilau. Bab menteri duk asyik tumpu nak ambil alih negeri-negeri. Duk tumpu nak jatuhkan kerajaan negeri orang. Dia duk asyik, bila duk asyik berpolitik, dia tak ada masalah nak utamakan tentang masalah COVID-19 dalam negara kita. Sebelum ni mungkin dia berjaya. Sebab masa tu dia baru lagi. Orang masa nampak dia nak selamatkan negara. Betul tak? Tapi bila dia ada buat Perikatan Nasional ni, dia mula duk pecah belahkan mufakat nasional. Dia mula duk kencing UMNO Barisan Nasional. Itulah punca yang timbul masalah hari ni. Memang Perdana Menteri kena bertanggungjawab dalam hal ini. Kita tak boleh nak salahkan sebelah pihak saja. Kalau kita nak salahkan, kenapa Syafiq Abdal bubarkan parlimen? Memang dia akan bubarkan parlimen lah. Sebab apa? Dia tak puas hati lah pasal wakil-wakil rakyat dia lompat parti. Betul? Dulu pun dia ambil katak. Sekarang katak lompat balik tuan-tuan. Dia tak puas hati atas peribadi dia. Dia pun usulkan bubar parlimen dan berjaya. Betul? Betul tak? Kita pun susah nak cakap tuan-tuan. Ya, Zaha, menteri sibuk pasal parti, mana nak fikir pasal kesusahan rakyat.
Sepatutnya dah jadi kerajaan, kenalah peka pada keadaan semasa, buatlah kerja dengan berintegriti dan beramanah. Inilah implikasi dia. Bila yang minoriti mengetuai yang majoriti. Dalam demokrasi ini, dia kena yang majoriti itu mengetuai yang minoriti. Bila yang kecil menguasai yang besar, maka takkan wujud kestabilan politik. Kan? Ini jelas. Sebab asal tu nak selamatkan negara. Langkah syaitan lah. Yang mana kita selamatkan Perdana Menteri kita, Muhyiddin Yassin, selamatkan Azmi Ali, selamatkan Hamzah Zainudin dan yang lain-lain daripada terus menjadi hamba kepada AP. Sebab kita pun belah kesian kat mereka masa tu. Pasal tengok mereka dah teruk sangat. Duk ikut kata Kuala Segaran, duk ikut kata Lim Kit Siang, duk ikut kata apa tu PKR dan sebagainya. Jadi keputusan Muafakat Nasional adalah untuk menolong menyelamatkan dia orang dan menyelamatkan negara ini. Betul? Bukan dia selamatkan kita, bukan dia tolong kita, kita tolong dia. Sebab tu kita terpaksa je bagi dia jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab kalau kita tak bagi dia jadi Perdana Menteri, dia tak mau terima kita. Tak faham. Maksud yang berkorban ni kepada rakyat ni adalah Muafakat Nasional. Yang berkorban untuk rakyat Muafakat Nasional. Yang menyelamatkan negara ni adalah Muafakat Nasional. Betul tak? Terpaksa buat berbagai-bagai jalan untuk menyelamatkan negara kita daripada dihancurkan oleh Pakatan DAP. Tapi harga dia tinggilah. Harga terpaksa lah kita mengangkat orang yang tidak ada kekuatan majoriti sebagai ketua. Kita fikir mungkin ikut masa tu kita fikir boleh kawal dia. Last sekali bukan kita mengawal dia, dia yang mengawal kita dan dia pula memperhambakan kita. Kita selamatkan dia daripada jadi hamba DAP. Kalau dia nak hambakan kita, macam kita pula yang bersalah besar dalam hal ini. Yalah, sebab ni benda ni tuan-tuan, yang saya kata macam tu. Sebab itu realiti. Orang rakyat tertanya-tanya, kenapalah UMNO ni macam dibodoh-bodohkan oleh Bersatu kan. Betul tak? Ramai rakyat ni, terutama orang Melayu, tertanya-tanya kenapa UMNO ni macam dibodohkan oleh Bersatu. Memanglah Bersatu duk bodoh kepada UMNO. Sebab UMNO ni dia berkorban nak selamatkan negara ini daripada DAP. UMNO Barisan Nasional, Muafakat Nasional PAS ni. Jadi nak tarik depa ni keluar, dan faham lah. Betul tak? Bila depa duduk di atas, depa lupa diri. Jadi huru-hara negara, kucar kacir negara, COVID-19 meningkat. Macam-macam. Pasal ya. Teruskan perkongsian tuan. Ya, rimba bara berapi. Tuan, saya tanya pasal Regi JC ni. Banyak live dia memfitnah pemimpin UMNO. Memanglah Regi JC tu dia sokong Tuan Mahdi. Dia lawan kita. Bila dia lawan kita ni, biar aja dia lawan. Kita tahu dah dia punya base tu di mana. Dia menyokong kepada Tuan Mahdi. Jadi tentulah dia akan melawan kepada kita. Dan dia akan gunakan berbagai-bagai cara untuk mempengaruhi rakyat supaya membenci kepada kita. Kan orang kata kuah tumpah ke mana? Dia tumpah ke nasi. Kalau macam tu perangai tu, begitulah perangai dia. Betul tak? Dan kita pun tak mau nak katalah kepada Tun Mahathir macam-macam. Sebab rakyat pun dah kenal dia dah. Dia tahu dah dia perangai dia. Dia pun duk kelang kabut nak jadi Perdana Menteri juga. Dia nampak hari ni dua blok ni dengan blok Anwar ni duk berebut, dia pun nak berebut juga. Betul tak? Jadi itu masalah Malaysia tuan-tuan. Semua gila nak jadi Perdana Menteri. Ya tuan. Z, stop dulu main politik. Negara sedang menghadapi wabak COVID-19 ni. Saya rakyat biasa. Betul. Tuan Z House. Kalau stop politik, nak stop bagaimana hari ni? Kalau stop politik, negara runtuh.
Sebab yang mimpin negara ni ahli politik. Tan Sri tu yang mimpin negara ahli politik. Yang menyebabkan COVID-19 meningkat pun disebabkan kemelut politik juga. Perebutan kuasa yang tak pernah tamat. Dan ini bukan salah satu pihak dia, salah semua parti politik lah. Blok pakatan dengan blok kerajaan. Betul? Kan? Ini realiti. Kalau kita berhenti, maksudnya kalau berhenti politik, suruh menteri berhenti, kan? Suruh semua menteri berhenti. Semua orang politik tu. Orang politik yang menentukan nasib kita. Orang politik yang menentukan masa depan kita. Kan? Orang politik menentukan untung rugi kita sebenarnya. Kalau kita berhenti politik, habislah. Habis. Jadi politik kena teruskan, tapi janganlah sampai macam bersatu duk main politik, macam PKR Anwar Ibrahim main politik sampai tak ada sempadan, sampai tawar menawar, nak beli ahli parlimen tu, nak beli wakil rakyat ini, yang ni kata cukup SD, yang ni kata cukup SD. Betul tak? Betul tak? Malaysia hari ni semua parti kata nak lawan rasuah. Tuan perasan tak? Malaysia hari ni semua parti yang nak presiden dia jadi menteri, dia kata nak lawan rasuah. Tapi nak lawan rasuah macam mana? Kalau nak tubuh kerajaan pun tawar menawar nak mendapatkan sokongan ahli parlimen. Dijanjikan jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi dan sebagainya. Jadi bagaimana kerajaan yang ditubuhkan melalui tawar menawar SD ni nak melawan, nak membantah rasuah dalam negara kita? Kan? Mana mungkin Ketam nak mengajar anaknya berjalan lurus? Tak mungkin, betul tak? Cuma hari ni tak bolehlah nak buat pilihan raya lagi. Nak buat pilihan raya bagaimana? COVID-19. Betul. Suka tak suka hari ni, kita rakyat terpaksa hadap benda ini. Kena hadap. Dan kita kena sentiasa berwaspada dan memastikan. Ya tuan. Ya, cik panjang Pakatan Harapan. Kalau ikut Pakatan Harapan tuan-tuan, COVID-19 tak ada tuan-tuan. Pelancong-pelancong Cina yang masuk Malaysia ini semuanya sihat. Kalau ikut kenyataan Menteri Pelancongan yang lama lah, Muhammad Katapi. Kalau ikut kenyataan dia juga 26/9 COVID sifar. Dia kata COVID ni cuma sandiwara saja. Nak menakut-nakutkan orang Cina di pilihan raya negeri Sabah. Hari ni sandiwara kan realiti? Realiti lah. Okey tuan, ada soalan tuan? Anwar Ali, MP UMNO sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada syarat mereka nak tumbangkan PN je. Iyalah. Pasal hari ni bersatu terlampau tamak. Nak bubar parlimen tak boleh. Kalau pilih yang sana dan naik Anwar Ibrahim dengan DAP. Kekal yang ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak jujur dengan komponen-komponen yang menyokong dia. Perebutan jawatan tanpa henti. Bangsa minoriti nak menguasai bangsa yang majoriti dalam politik. Maksudnya bangsa dalam politik lah. Jadi kali ni kita ni telan mati mak, luah mati pak. Jadi negara kita jadi kacau bilau. Semua ni punca daripada pilihan raya ke-14 lah. Itu punca dia. Punca pilihan raya ke-14 kerana nawaitu pakatan ketika itu semata-mata nak menjatuhkan kerajaan yang sedia ada kerana dendam kesemat kepada pemimpin yang sedia ada ketika itu. Maka jadilah macam hari ini tuan-tuan. Ni salahnya salah Pakatan Harapan lah. Salah pemimpin-pemimpin yang dalam Pakatan Harapan dan juga yang hari ni bersama dengan kita. Kerana mereka berebut kuasa lah. Sebab tu negara kita jadi macam ni. Dilanda pula COVID-19. Masalah dunia lah COVID-19. Bertambah teruk lagi negara kita.
baru ni Anwar kata cukup majoriti. Ekonomi terhenti. Pelabur-pelabur asing tak berani bawa masuk modal baru. Kan? Okeylah sepasal dah. Sekarang COVID-19 naik pula. Bila COVID-19 naik, kan? Pelabur-pelabur lagi tak berani nak masuk. Orang luar tak berani nak masuk. Betul. Ekonomi terhenti. Ni kalaulah kata tak terkawal. Pandemik tak terkawal. Kena buat MCO. PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Bila buat perintah kawalan pergerakan, yang nak susah nanti siapa? Yang nak susah nanti kita lah rakyat. Betul tak? Kita lah rakyat. Kan? Kita baru dah nak mula cari makan balik. Kan? Orang-orang berniaga pasar malam kan? Dah mula boleh berniaga balik. Kan? Dah mula boleh berniaga balik, boleh cari rezeki balik. Betul tak? Tiba-tiba dah jadi macam ni. Bila jadi macam ni, kan, kau tanya kepada Muhyiddin, dia kata salah orang tu. Mungkin dia kata macam tu. Kalau kena tanya yang tu, dia akan salahkan orang ini. Lepas tu, pakat-pakat minta maaf. Yalah. Pasal apa masa nak buat tak fikir dulu? Dah jadi macam ni baru nak minta maaf. Minta maaf untuk apa? Minta maaf untuk apa? Tu rakyat hari ni rasa kecewa dengan orang politik. Orang politik di atas-atas lah. Hak di bawah-bawah tak ada apa lah. Hak di bawah-bawah macam kita ni, kita bukan pegang kuasa. Kita akan boleh menentukan apa-apa keputusan. Betul tak? Yang di atas lah yang pegang teraju negara ni. Kan? Dia benda ni, orang akan salahkan Perdana Menteri. Sebab dia yang mengetuai negara ini. Ya, SNS Farm. Sungguhkah ada MP-MP dari UMNO yang nak berpaling tadah dari PN? Tak tahulah. Benda tu nak kata betul ya, tak betul pun saya pun tak tahulah. Betul tak? Kan? Anwar ni sedia dia kata dia ada majoriti. Dulu-dulu pun 2018 pun dia kata dia ada majoriti. Masa kerajaan Pakatan runtuh pun dia kata dia ada majoriti. Sekarang pun dia kata dia ada majoriti. Tapi saya tak tahu lah dia ada majoriti atau tidak ada majoriti. Kan? Kenapa dia berpeluang untuk comeback, mencuba nasib sebagai Perdana Menteri? Sebab Bersatu gagal untuk berlaku adil dalam gabungan parti-parti yang menyokong kerajaan. Tak boleh berlaku adil kepada parti-partinya lah. Pasal dia orang ni duk pangkah tempat orang. Duk ambil hak orang. Sebab tabiat Perdana Menteri kita suka ambil tempat orang. Jadi kerajaan tak stabil. Bila tak stabil, wujud ketidakpuashatian, maka Anwar ni dia mencari peluang untuk cuba jadi Perdana Menteri. Memang salah Bersatu. Memang salah Bersatu. Minta maaf lah kepada orang Bersatu. Memang salah ni memang salah parti Bersatu. Salah Perdana Menteri kita. Kalau Perdana Menteri kita ni boleh berlaku adil kepada komponen-komponen yang menyokong, tak akan timbul masalah, tuan-tuan. Tapi kerana dia tak boleh berlaku adil, maka timbullah masalah. Siapa-siapa bermarah. Kalau dia nak ambil hak orang, contoh nak ambil hak UMNO, kan? Tentulah kita marah, betul. Sebab kita nak pertahankan hak kita, bukan kita nak mengambil hak dia. Patutnya dia berterima kasih. Sebab walaupun ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional ni merupakan blok yang terbesar, tapi kita meredakan dia jadi Perdana Menteri. Sebab kita nak selamatkan negara. Bukan kita tumpang dia. Kita selamatkan negara. Kodok negara kita kena ISEP. Kena Rome Statute. Betul tak? Ketika beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau boleh buat apa? Beliau tak mampu pun nak lawan dengan DAP. Dia silent saja. Betul. Kan kita yang duk lawan dengan Pakatan DAP. Kita je duk halang ISEP. Duk halang Rome Statute. Duk buat perhimpunan ummah. Piagam Mufakat Nasional. Betul tak? Kan? Jadi kita duk cari jalan nak buang DAP. Kan? Sampai terpaksa berpakat dengan dia. Berpakat dengan dia pun untung kepada dia. Untung orang-orang dia. Bukan untung kepada kita. Tapi bila jadi macam ni, rakyat salahkan kita sekali juga. Kita pun terkena tuai juga. Kan? Kita terkena juga. Pasal pemimpin yang kita tolong ni,
Kurang ajar dengan kita. Cakap yang bukan-bukan kepada kita. Buat perkara-perkara yang kita tak suka. Dan duk mencari jalan nak melemahkan kita. Macam belahkan muafakat rakyat, iaitu muafakat nasional. Ni jelas. Bukan nak cakap politik, ni benda realiti. Masalah hak timbul hari ni, peningkatan COVID-19 pun punca daripada bersatu pula. Kalau dia pegang prinsip, kerajaan ni sementara, sehingga keadaan betul-betul stabil, selamat, kita bubar parlimen. Dia tak pergi kacau Sabah baru ni. Adakah nak berlaku pandemik COVID-19 ni? Tak berlaku lah. Bersatu yang galak nak kacau Sabah tu. Dan hari ni kalau katalah mana-mana, kalaulah katanya ada ahli-ahli parlimen daripada komponen-komponen lain selain Bersatu, tak menyokong kepada Muhyiddin Yassin, kita salahkan mereka. Betul tak? Nak salahkan mereka pasal apa? Siapa sanggup tindas? Siapa sanggup dibuli? Siapa sanggup tindas? Siapa sanggup dibuli? Tak ada orang dalam dunia ni yang sanggup ditindas dan dibuli. Tak ada orang di dunia ini yang nak biarkan maruahnya dihenjak-henjak oleh orang yang dia tolong. Masuk Perdana Menteri kita gagal sebenarnya. Cuma kita ni nampak dia berjaya sebab helah dia. Dia ikut formula yang Kerajaan Barisan Nasional buat dulu. Macam BRIM ganti BPN. Betul. Dan dia perhabis duk gunakan duit reserve yang kita simpan dulu. Itu semua duit-duit simpanan yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ini cerita dia. Dia pandai duk buat wayang depan rakyat. Cerita dia, tuan-tuan. Dia lah punca dia. Dia Hamzah Zainuddin ni punca dia. Dia orang punca dia. Sebab tu rakyat akan marah kepada orang politik. Biasalah. Bila kita marah nyamuk, selak bulan kita bakar kelambu. Itu yang terjadi hari ni. Muhammad Musa Aman tu Bersatu ke? Siapa yang dia ada kes sebelum ni 36 kes. Macam mana kes dia boleh digugurkan? Persoalan dia. Sebelum kes dia tak digugurkan, dia diam je. Betul? Hari ni tengok siapa ketua menteri Sabah? UMNO ke? Bersatu siapa sangat nak ambil Sabah? Bersatu lah nak ambil Sabah. Tapi kalau tak UMNO Barisan Nasional nak sangat Sabah lah. Kenapa yang ketua menteri dari Bersatu? Tapi fikir sendirilah. Siapa yang kelang kabut umum? Calon ketua menteri Sabah, Haji Ji. Siapa kelang kabut umum? Bukan Perdana Menteri ke? Bukan Azmi Ali ke? Presiden UMNO tak sebut pun siapa calon ketua menteri. Betul? Mimpin UMNO tak sebut pun masa tu. Dia kata lepas menang nanti, kalau menang kita bincang. Betul tak? Tapi yang kelang kabut booking jawatan ketua menteri siapa? Perdana Menteri kita lah. Dia yang nak sangat Sabah. Kan tuan tak boleh faham perkara ini. Kalau orang duk kelang kabut nakkan orang jadi ketua menteri, tak tengah berkempen, baru berkempen sehari dah umum dah, ini calon ketua menteri kita. Dia yang nak Sabah sebenarnya. Itu sebenarnya. Betul tak? Yang jadi kelang kabut satu lagi pasal tu Tan Sri Anwar Musa tu. Bila Tok Mat menyambut kehendak suara akar umbi, kita nak buat perbincangan. Betul nak tanya Presiden bagaimana hala tuju kerjasama kita dengan Parti Bersatu ni. Tapi ni Anwar Musa ni duk kelang kabut dah. Duk nganjing-nganjing Tok Mat. Nganjing-nganjing Tok Mat buat apa? Dia kata dia tak, Anwar Musa tak tahu. Ini masalah dia akar umbi hari ni. Bila Tok Mat sambut pada ini, patutnya dia menyokong lah. Betul. Bawa ke dalam mesyuarat Biro Politik. Bawa dalam mesyuarat MKT. Kalau tak puas hati lagi, buat referendum. Semua orang terlibat. Betul tak? Kenapa nak halang benda dibincangkan? Betul tak? Orang pun kadang-kadang tak faham Tan Sri Anwar Musa ni pasal apa yang jadi macam tu. Duk kelang kabut sana, kelang kabut sini. Pasal Sabah pun dia kelang kabut. Masalah dia bukannya SUAPN, dia SUABN. Pas tu komponen PN. Biarlah Hamzah Zainuddin yang minta kepada Haji Ji. Kita pula duk kelang kabut. Bila tak dapat, malu kat siapa? Malu kat kita. Orang kata apa? Kita duk kelang kabut lebih. Pas pun tak kelang kabut, kita kelang kabut lebih. Betul tak? Anwar Musa lah maksud saya.
Amran Seman, cukup Laksmi, cakap awak tak guna juga, bukan ada kuasa pun, baik duduk diam. Memanglah kita tak ada kuasa. Tapi ini negara demokrasi, kita berhak bersuara. Kalau kita mendiamkan diri, kita tidak mengubah apa-apa. Makin bermaharaja lela lah orang-orang yang tak jujur dalam negara kita ini. Sebab kita berani bersuara inilah sekurang-kurangnya. Kan? Kita menahan sementara waktu. Kita gunakan suara rakyat sebagai jalan terakhir kita untuk menyelamatkan negara kita. Visi misi kita nak selamatkan negara kita. Bukan kita nak hancurkan negara kita. Bila kita tengok adanya orang nak menghancurkan negara kita, kita kena lawan supaya negara kita tidak hancur. Okey, tuan ada persoalan tuan? Wan Azhar Anwar cakap lain, BN bertanding 41, yang menang 14. Sebelum tu UMNO yakin boleh menang 26 dan dia kata yang penting jumlah yang menang, bukan jumlah kursi yang bertanding. Tanding 41, kenapa tinggal 41? Dulu kita bertanding 73, kenapa tinggal 41? Sebab kita terpaksa serahkan kursi-kursi tradisi kubu-kubu kuat kita kepada Bersatu. Itu cerita dia. Bersatu menang tu kursi-kursi Barisan Nasional ini tomat juga orang terbaik tuan. Saya pun tak mau cakap politik banyak sangat pada malam ni, tapi jadi banyaklah cakap. Betul tak? Saya Ami, pergilah bertanding, menang masuk parlimen baru bercakap macam ni. Sekarang ada kan lagi bertanding-bertanding sekarang ni? Ada HD je sekarang ni. Kadang-kadang dia orang keluar soalan ni, saya pun tak tahulah soalan, tak faham juga soalan. Ya Abdullah, sikit-sikit menyalak kat FB tak ada maknanya. Kenapa tak ada maknanya? Habis kita sampaikan suara kita di mana? Bagaimana rakyat nak menyampaikan masalah-masalah dia? Nak menyampaikan ketidakpuashatian dia, kekecewaan dia. Contoh ni anak-anak muda yang nak mendaftar masuk IPTA, IPTS ni. Tiba-tiba Kementerian Pendidikan Tinggi buat U-turn. Ramai dah beli tiket. Ada yang dah beli sewa deposit bilik. Dah keluar duit tol, duit minyak dan perbelanjaan lain. Betul tak? Siapa nak suarakan suara dia? Tak ada lah kalau tak ada media sosial ni. Sebab tu kita gunakan sebaiknya media sosial ni menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat disebabkan kesilapan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa hari ini. Betul tak? Ya, betul. Zulkifli, tolong ulas kenyataan Nazri Aziz hari ni. Kenyataan apa tuan? Saya tak tahu tuan. Saya tak tahu. Ya, kontraktor Sepang buat kerajaan gencatan senjata PHMN lepas 3 tahun lawan balik dalam Pilihan Raya ke-15. Nak buat gencatan senjata, maksud tak ada membangkang. Lagi pening tuan-tuan. Kalau kita buat gencatan senjata, tak ada parti membangkang. Semua parti duk satu kumpulan. Kita nak buka berapa banyak kementerian lagi? Sekarang ni pun dah puluh-puluh kementerian. Ni kita nak buka berapa banyak kementerian lagi? Kan? Tidak. Yang duk ada hari ni 113 pun tak cukup kementerian nak tempatkan mereka. Tidak. Kalau nak letak 222 orang ahli parlimen dalam satu gabungan yang sama, mana nak letak ni? Cukup ke GIC? Tak letak. Kementerian tak cukup. Menteri, timbalan menteri. Betul. GIC kita ada berapa banyak tuan? Itu tak kira dun-dun di peringkat negeri lagi. So, tak boleh. Formula tu memang tak boleh. Dia akan bergaduh tuan-tuan. Sebab akan ada yang dapat jawatan menteri, akan ada yang dapat jawatan pengerusi,
dan sebagainya. Ada yang tak dapat apa-apa jawatan. Jadi, wujudlah tak puas hati. Aku MP juga. Kenapa dia boleh jadi menteri? Aku tak boleh jadi menteri. Kenapa dia boleh jadi pengurusi JRC? Aku tak boleh jadi pengurusi JRC. Sebab formula tak ada orang bangkang. Tak boleh guna pakai, tuan-tuan. Tak boleh guna pakai. Tak stabil negara kita. Tak berkembang negara kita. Betul? Yalah. Dan kita rakyat tak boleh duduk selesa. Kalau kita hari ini merasakan selesa dengan keadaan yang ada hari ini, bermaksud kita akan mundur. Kita jangan rasa selesa. Betul tak? Tak boleh rasa selesa. Keadaan teruk hari ini, sangat teruk. Masalah dia semua punca daripada perebutan kuasa. Penyakit yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Ini cerita dia. Syaukilah. Kenapa AP perlu jadi menteri semua? Kalau kerajaan itu dibina bukan melalui SD. Okey. Bila kerajaan ini dibina atas sokongan peribadi ahli-ahli parlimen melalui SD bersumpah masing-masing. Maksud sokongan mereka sama kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin pun kena sama kata. Kerana sokongan 113 kursi ni jadi Perdana Menteri. Takkan yang sokong dia tak jadi menteri, tak jadi Perdana Menteri, tak jadi pengurusi apa-apa syarikat JSC. Betul tak? 113 pun sekali kan dia lah. 113 kursi. Sebab tu bila wujud kerajaan-kerajaan SD ni, dia tak stable. Sebab tak stable lah macam hari tak stable. Sama dengan negeri-negeri. Kan? Betul tak? Muhammad Nazri, ini bukan masa nak sembang politik. Saya pun tak faham lah kadang-kadang. Yang jadi Perdana Menteri tu orang politik. Yang jadi Menteri Kesihatan tu orang politik. Betul? Kita nak buang politik tak boleh. Kita kena sertai politik. Betul tak? Pasal kita memang tak boleh lari politik. Negara kita memang negara demokrasi, negara politik. Politik tunjang utama negara, tuan-tuan tahu. Yang buat keputusan untung rugi kita lah orang politik. Kan? Yang menentukan masa depan kita lah orang politik. Kita rakyat hanya ada kuasa masa di peti undi saja. Selepas di peti undi, kita tak ada kuasa lagi. Malah kita pun tak boleh nak halang. Kalau kata ada mana-mana MP tu nak lompat parti pun kita tak boleh halang. Siapa-siapa pun tak boleh halang. Tak ada orang boleh halang. Kan? Kalau kita rakyat minta rang undang-undang anti lompat parti diusulkan, adakah ada orang nak usulkan? Siapa nak usulkan? Ben, yang nak buat, nak penggubal undang-undang pun orang politik. Kita bukan penggubal undang-undang. Kan? 222 orang ahli parlimen, itulah penggubal undang-undang. Kan? Lawmakers tu. Penggubal undang-undang dalam. Betul tak? Ya Kak Sabina, memang kita sabar. Ya SNS Farm, tarik balik sokongan pada PM jika ada yang tak kena. Apa ni? Mangsuhkan politik. Mior Muhammad Firdaus. Mangsuhkan politik tak boleh juga. Sebab zaman sekarang ni semua negara-negara dia kena ada politik. Dia kena ada parti kerajaan, dia kena ada parti pembangkang. Kan? Bila adanya parti kerajaan, adanya parti pembangkang, baru negara kita berkembang. Kalau tak kita tolak politik, siapa dia ketua negara kita? Siapa nak menguruskan negara kita? Kita tak boleh berbeza daripada negara-negara yang lain. Betul? Di UK pun demokrasi tak ada masalah. Di Amerika pun demokrasi tidak ada masalah. Betul?
Di negara-negara jiran kita pun, termasuk Singapura pun, demokrasi tidak ada masalah. Kenapa kita di Malaysia bermasalah? Sebab orang yang kita pilih sebagai ketua tu bermasalah. Kesilapan yang berlaku di pilihan raya ke-14 bukan salah kita rakyat. Kan? Salah orang politik macam Tun Mahathir, Muhyiddin lah, yang menggunakan kaedah-kaedah yang fitnah, menghasut, mempengaruhi rakyat, menggambarkan keadaan negara sangat kritikal. Negara nak bankrupt. Last kali sampai hari ini tak bankrupt. Walaupun tak ada kemasukan modal yang baru, pelaburan yang baru dalam negara, tapi negara tak bankrupt. Maksudnya, apa yang dinyatakan oleh Pakatan Harapan sebelum pilihan raya ke-14 dan ketika mereka di kerajaan baru-baru ini, semuanya bohong belaka lah. Tapi kita nak boleh buat apa lagi? Telajak perahu boleh diundur. Telajak undi, terimalah. Kita terimalah hari ini. Hari ini pun ambil duit dari mana? Tak dengar pun mereka pinjam duit dari mana-mana pihak. Dia ambil duit dari mana? Itulah duit-duit warisan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang dikatakan Pakatan bankrupt. Saman apa? Saman Namdri. Saman, mana boleh saman? Mana kita boleh menang berlawan dalam mahkamah kerajaan yang kerajaannya diterajui oleh mana ada orang benar-benar menang lawan dengan mahkamah kerajaan? Lawan kerajaan dalam mahkamah kerajaan, mana boleh menang? Betul tak? Ya, Rosudi. Ami Langkawi, saya semangkari tak apalah. Itu pandangan tuan kepada saya. Saya okey je, tak ada masalah pun. Wan Azhar, hutang 1MDB 40 bilion, cukup masa kena bayar. Tuan Wan Azhar tak baca paper. Tak ada Google. Kan? Takkan tuan ada FB, tuan tak ada Google. Tuan tak baca ke paper kata yang Goldman Sachs nak bayar USD 3.9 bilion. Tak dengar ke ada perjanjian dengan IPC yang IPC Abu Dhabi akan bayar USD 4.5 bilion USD. Tak dengar ke Amerika dah bayar kita bilion. Kalau kita nak campurkan semua jumlah yang telah terima dan bakal terima, nilai 38.8 bilion. Hutang 1MDB 40 bilion. 40 tolak 38.8 bilion, bakinya berapa? Tinggal 1.2 bilion. Kalau kata dulu kapal di community tu kapal 1MDB, dia dah jual kapal tu. Tolak lagi hutang tu. Tinggal berapa hutang tu? Kan? Ratus-ratus juta saja. Kan? Aset bandar Malaysia berapa nilainya? 140 bilion Malaysia. Aset Tiarek Tourism Exchange berapa nilainya? Kan? Ringgit Malaysia 40 bilion. Campur dua aset tu ada RM 180 bilion. Tolak hutang yang tak sampai 1 bilion. Di manakah faktanya kata 1MDB itu syarikat yang bermasalah? Kalau syarikat itu bermasalah, tentu dia bankrupt macam apa wajah. Ini kita nilaikan sendirilah. Petronas pertama kali dalam sejarah boleh rugi di bawah pengurusan Pakatan Harapan. Aset-aset Gazanah menyusut, keuntungan menyusut di bawah pengurusan Pakatan Harapan. Tapi kenapa 1MDB asetnya tak menyusut? Nilai dia meningkat. Ini tu saya, benda ni fakta. Menteri Kewangan keluar kenyataan. Kan, yang bandar Malaysia ni akan jadi hub perniagaan utama negara, peluang pekerjaan utama negara yang terbesar seumpamanya di rantau ini. Itu realiti. Jadi cerita-cerita pasal 1MDB ni, Syafiq Abdal berkempen di Sabah pun tak guna kan. Tun Mahathir pun tak cakap pun lagi pasal 1MDB. Tak cakap lagi. Betul tak? Tan Sri Yassin pun tak cakap lagi pasal 1MDB. Kan? Dulu memang laku cerita 1MDB ni, sekarang tak laku lagi. Kenapa tak laku? Sebab majoriti
dari rakyat kita dah mengetahui kebenaran. Hari ni maklumat cuma di hujung jari. Betul. Kalau dulu-dulu zaman-zaman Tun Mahathir boleh lah. Kan? Maklumat boleh dimanipulasi. Sebab akhbar-akhbar dikuasai Tun Mahathir. Betul. Kan? Tak ada internet pada zaman itu. Betul tak? Kan? Jadi kalau akhbar tu kata A, kita percaya A lah. Kalau akhbar tu kata B, kita percaya B lah masa tu. Kan? Terhad. Hari ini berbeza. Hari ini kebergantungan rakyat bukan hanya ke suara khabar yang pro kerajaan. Rakyat boleh mendapatkan berbagai-bagai maklumat di hujung jari saja. Betul. Dan rakyat boleh menilai sendiri. Kalau kata pemimpin Barisan Nasional yang curi duit 1MDB, orang kata Najib Razak curi 1MDB punya duit. Takkan bank pelaburan terbesar di dunia, Goldman Sachs, sanggup bayar sampai USD 3.9 bilion? Betul tak? Apa kena-mengena Goldman Sachs dengan Menteri ke-6? Betul tak? Patutnya, kalau yang ini yang curi, yang tolong bayar. Okey, tuan, ada soalan tuan-tuan? Waalaikumsalam. Husin, betul ke Mahathir ni ada karomah sebab kes dia tak boleh dakwa di mahkamah? Saya pun tak boleh nak menjawab lah. Yang boleh jawab ni pengarah SPRM, betul, Menteri Undang-Undang, Perdana Menteri Malaysia. Dia orang boleh jawab. Saya nak jawab tak boleh. Sebab apa? Yang ada kuasa hari ni adalah yang saya sebut tadi. Saya tanya pengarah SPRM. Dan tanya Ketua Polis Negara. Tanya kepada Perdana Menteri Malaysia. Tanya kepada Menteri Undang-Undang. Kenapa Dr. Mahathir tidak boleh disiasat dan tidak boleh didakwa? Tanya mereka. Kan? Apa ni? Mustafa Nur, pangkat tun tak boleh dakwa tanpa bukti kukuh. Siapa kata? Undang-undang ni dia tak bermata, dia tak berhati. Siapa-siapa yang melanggar undang-undang, dia akan diambil tindakan dan akan didakwa. Betul tak? Gelaran-gelaran ni sebenarnya bukanlah baju kebal. Betul tak? Kalau gelaran-gelaran tu baju kebal, lainlah, tak ada. Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk ke, Tuan ke, Encik ke. Kalau langgar buat kesalahan, mesti sepatutnya didakwa lah. Betul tak? Dah sejam tuan, saya nak kena berhenti ni. Buat laporannya lah, buat masa je lah. Buat laporan, buat apa? Ini Malaysia, tuan-tuan. Ini Malaysia. Bukan UK. Bukan Amerika, ni Malaysia. Malaysia, cara Malaysia lah. Tuan buat 100 laporan kat Tuan Mahathir. Tak jalan, buat apa, buang masa je. Apa kita nak buang masa kita? Nak pergi buat report. Lepas tu tidak ada sebarang tindakan. Banyak ada tu report pasal Tuan Mahathir ni. Orang-orang bersatu pun pernah report pasal dia. Persoalkan kekayaan anak-anak dia, mana ada tindakan. Itu kerja buang masa. Ini Malaysia, tuan-tuan. Ini Malaysia. Ini Malaysia. Ini Malaysia, tuan-tuan. Ini Malaysia. Ini Malaysia. Ya, raja-raja Melayu pun boleh didakwa. Ni memang masa tu kan krisis perlembagaan 1993 tu. Krisis perlembagaan masa tu kan, ni pun Tun jugalah. Kalau kita ikut ketua negara-negara kena kebal. Contohnya Presiden Filipina dia kebal. Presiden Amerika kebal. Presiden Rusia kebal.
Betul. Kan? Tapi kan ketua negara Thailand, raja Thailand kebal. Tapi ketua negara kita diorang tarik kekebalan. Malah ketika Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, mereka nak ISEP negara kita. Nak ratifikasi ISEP. Yang mana membolehkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ mengheret ketua negara kita. Nampak tak? Duk cari jalan nak lemahkan ketua negara kita. Duk cari jalan nak lemahkan tonggak terakhir orang-orang Melayu. Iaitu raja-raja Melayu. Tidak. Kan ada last soalan tuan. Ya, Wan PA sebab dia banyak duit lah. Sebab dia banyak duit lah. Apa lagi orang takut nanti mudarat pula yang mereka dapat. Sebab tu dia orang Sumatera, orang tua ni banyak sangat duit. Duit tu mungkin lah dia ada duit. Dia tak, anak-anak dia kaya, bilion-bilion betul. Tapi dia ada pengaruh yang kuat dalam politik. Dia ada pengaruh kuat dalam politik. Yang menyebabkan dia tu kebal sebab baju politik tu. Sebab tu dia kebal. Itu saja. Itu saja. Dan petong kalau setakat kerja gaji 2-3 ribu atau nama berim, tak payahlah sibuk cerita 1MDB, buat malu saja. Dah tentu tidak tahu hujung pakal pasal 1MDB. Dan Pangtong. Tuan rujuklah kenyataan Menteri Kewangan ni. Berapa nilai aset Bandar Malaysia? 140 bilion. Berapa aset TRX? RM 40 bilion. Betul. Ini maklumat yang dah public. Semua orang boleh baca. Tak kira you ni profesional ke, menengah ke, atau bawahan ke. Maklumat ni maklumat public. Semua orang boleh dapat. Betul. Maklumat terbuka. Kita cerita maklumat yang public, yang terbuka, yang dah publish dalam media. Yang publish pun bukan calang orang Menteri Kewangan. Syarikat perbankan Goldman Sachs. Betul. Kan nak menceritakan maklumat yang public pun dikatakan kita bodoh, tak layak menceritakan perkara ni. Siapa yang layak cerita? Mahathir? Muhyiddin? Ling Kisiang? Ling Kuan Eng? Ada orang layak cerita? Kalau kita fikir dia layak, Tuan Din fikir dia layak, maka sokong dia. Bila sokong dia, negara kita jadi elok kan? Jadi makin teruk. Semakin teruk. Rosak binasa. Hancur lebur. Kucar kacir. Ekonomi jatuh. Rakyat hilang pekerjaan. Yang duk menipu kita ni, siapa dia? Orang bujak pandai macam Tun Mahathir tipu kita. Kita pandang rakyat biasa ni bodoh. Contoh Dimpang lah. Dia pandang rakyat biasa ni macam bodoh. Dia percaya Mahathir sebab Mahathir doktor. Percaya kepada Ling Kisiang sebab sekian. Habis siapa tipu kita hari ni? Orang biasa-biasa yang tipu kita ke? Atau orang hebat-hebat ni yang tipu kita? Yang buat negara kita jadi kucar kacir siapa dia? Semua orang hebat-hebat. Semua orang sekolah tinggi-tinggi. Betul? Bukan yang tak jujur. Yang jujur alhamdulillah, yang tak jujur dia orang ni yang kucar kacirkan negara kita. Betul tak? Okey tuan. Nazri Yusof, mudah-mudahan yang di-Pertuan Agong isytihar darurat politik ekonomi. Itu saya no komen lah. Saya no komen lah. Ada baik dia ada buruk dia lah. Ada baik, ada buruk dia. Tapi keadaan politik kita memang sangat tidak stable lah. Sangat-sangat tidak stable lah. Okey tuan-tuan, saya bangun dulu. Aha Husin, ada orang kata Mahathir ni adalah Imam Mahdi. Tuan Aha Husin,
Saya no komen lah benda ni kan. Di luar daripada pengaturan saya lah kan. tak, tak, siapa yang kata tu Tuan Ahmad Husin, yang kata macam tu lah, tak baik kata macam tu lah kan. Tak baik kata macam tu lah. Tak patutlah kita samakan dia kan, macam yang Tuan sebut tadi kan. Apa ni Tuan Sau Moto. Kalau kebal dah lama Singapura masuk kembali bersatu dengan Melayu Melaya, mana satu Melayu asal Singapura atau Melaya? Kalau tak ada menteri yang berani ambil kembali Singapura, biar saya rakyat Borneo berhak. Singapura ni kita singkirkan dia. Bukan dia minta keluar, kita kena singkirkan dia. Sebab dia bawa masalah kepada Malaysia. Kita singkir dia keluar. Kenapa kita singkir kita keluar? Kalau kita tak singkir dia keluar awal, dah lama dah DAP, PAP tu berkuasa di negara kita. Dan kita nak ambil dia untuk apa? Untuk Singapurankan Malaysia. Kita fikir kita nak Malaysia kan Singapura. Lah kali kan? Singapurankan Malaysia. Biarlah dia macam tu. Betul tak? Ambil untuk apa? Untuk melemahkan kita lagi. Dia bukan tarik dia disingkir. Tuanku singkir dia. Awak Rahman singkir dia. Tendang dia keluar dari Malaysia. Okey tuan tuan-tuan yang berjulu, sebelum saya berhenti, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Kita teruskan perjuangan kita tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, isteri saya minta sampaikan, sebelum tidur kita maafkan semua. Terima kasih tuan-tuan.